dalam keadaan nak mendapatkan sijil halal ni, sebenarnya apakah elemen-elemen yang sangat penting harus diambil kira sebagai seorang pemohon, sebagai syarikat yang nak mohon dalam skim pharmaceutical ni? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okey, pada waktu itu, iaitu pada tahun 1998, 1999, persediaan untuk pematuhan dan persediaan halal adalah berpandu kepada garis panduan persediaan halal makanan yang disediakan oleh JAKIM sahajalah. Okey, MS 1500 standard untuk halal makanan pun masih belum ada lagi pada masa itu. Jadi kawalan halal kritikal pada masa itu adalah pada pilihan bahan mentah kritikal yang ada sijil halal. Dan keduanya memastikan tidak ada bahan-bahan lain yang mengandungi najis mughalazah terutamanya dalam kawasan pemprosesan, penyimpanan dan pengedaran. Sama ada bahan-bahan mentah untuk produk lain, pekakas-pekakas dan sebagainya lah yang boleh berlakunya kontaminasi. Jadi mengenai kekangan, kalau kekangan dalaman masih dapat ditangani lah insyaAllah. Tapi yang ketara dari dulu hingga sekarang apabila ia melibatkan pihak luar seperti mendapat bahan mentah kritikal yang mempunyai sijil halal. Dan apa tu banyak import ke Puan? Bahan ramuan ni? Kebanyakan bahan mentah untuk pharmaceutical kita import. Okay, sangat adalah sedikit yang kita beli di Malaysia, seperti gula kita beli di Malaysia lah, liquid glucose. Bahan-bahan lain semuanya kita import. Jadi sijil halal tu satu bahan-bahan mentah kritikal tu mesti ada sijil halal. Dan sijil halal tu mestilah diiktiraf oleh pihak JAKIM. Jadi kadang-kadang bahan ada sijil halal tapi sijil halal tidak diiktiraf oleh JAKIM. Betul. Ataupun dulu sijil halal tu diiktiraf oleh JAKIM tapi sekarang dah tak diiktiraf oleh JAKIM. Itu kena JAKIM ni. Maka produk yang menggunakan bahan tersebut tidak memenuhi syarat permohonan persijilan halal lah. Okey. Perkangan yang kedua adalah untuk mendapatkan dokumen-dokumen daripada pembekal bahan mentah yang kebanyakannya daripada luar negara lah untuk permohonan persijilan halal. Sebab ada berbagai-bagai kekangan lah seperti pembekal enggan bagi atas alasan dokumen dokumen sulit syarikat, jadi dia tak boleh nak bagi, ataupun dokumen yang diberi tu tak lengkap. Ada dokumen yang terima lewat dari tarikh yang ditetapkan oleh permohonan. Mungkin disebabkan oleh cuti panjang musim panas, musim sejuk di negara-negara barat dan sebagainya lah. Sebab kadang-kadang bila kita buat permohonan persijilan, penyemak akan minta dokumen tambahan. Kalau misalnya permintaan tu dibuat pada masa cuti musim panas atau musim sejuk di negara-negara barat, ia akan makan masa untuk kita dapatkan dokumen-dokumen tersebut. Dan permohonan selalunya dia ada orang kata masa untuk kita balas balik pada penyemak permohonan lah. So di situ kadang-kadang kita tak boleh nak menepati masa yang ditetapkan. Jadi ini menyebabkan gangguan lah kepada permohonan persijilan halal kami.